Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bersyukur kita kepada Allah kerana dipertemukan kita di Politeknik Port Dickson. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada semua pelajar yang terpilih di kalangan beribu-ribu orang yang memohon memasuki Politeknik Malaysia, khususnya di Politeknik Port Dickson. Sebelum tu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Ridwan Hairi bin Ma'din selaku Ketua Fellow bagi Kamsis Politeknik Port Dickson. Saya akan bercerita sikit pasal Kamsis Politeknik Port Dickson sebentar lagi. Tapi sebelum tu saya ingin bertanya kepada anda semua, apa perasaan anda setelah menjejaki ke kampus Politeknik Port Dickson? Mungkin ada yang gembira, ceria, teruja ataupun takut. Takut mungkin disebabkan ditinggalkan oleh ibu bapa, dan tak kurang juga yang jiwanya bersemangat kerana dapat menjejak kaki di Menara Gading, iaitu IPTA. Ada juga yang berazam untuk mengubah nasib keluarga dan diri sendiri. Dan bermacam-macam lagi persepsi setiap orang yang ditawarkan belajar di IPT. Apapun, kita perlu bersyukur kepada Allah dan berterima kasih tak terhingga kepada kedua ibu bapa kita, disebabkan mereka lah kita berada di Politeknik Port Dickson, iaitu dengan bersusah payahnya kedua orang tua kita untuk menghantar kita belajar di Politeknik Port Dickson demi mencari ilmu untuk masa depan. So saya tidak membuang masa lagi. Untuk seterusnya, saya selaku Ketua Fellow ingin menerangkan dari segi fasilitis yang ada di asrama Politeknik Port Dickson. Untuk semua pelajar, anda semasa memasuki pintu pagar utama Politeknik Port Dickson akan terlihat signboard ataupun mercu tanda Politeknik Port Dickson, iaitu bangunan Minangkabau. Okey. Seterusnya kita pergi tengok keluasan Politeknik Port Dickson mengikut view di atas udara. Maka kita nampak macam-macam bangunan yang ada dalam kampus Politeknik Port Dickson. Okey, sama ada dari segi bangunan akademik, pentadbiran, asrama dan macam-macam lagi. Okey, kita terus pergi kepada slide yang berikutnya, iaitu saya fokuskan kepada bangunan Kamsis Politeknik Port Dickson, yang mana dalam kotak tersebut yang di-highlightkan warna merah adalah Kamsis Politeknik Port Dickson. Kalau nampak daripada udara memang cantik lah. Okey. So Kamsis siswa ini terdiri daripada 11 blok yang dikenali sebagai blok A, blok B, blok C, blok D, blok K, blok E, blok L, blok F, blok G, blok H dan blok J. So total dia ada 11 blok untuk siswa. Mengikut gambaran yang saya tunjuk ini, iaitu pandangan blok-blok asrama kita, memang menarik. Pada asalnya kalau di chart memang cantik lah. So kita ada blok-blok seperti mana yang saya beritahu tadi. Okey. So ada signboard mengatakan contohnya blok C bermula dengan bilik 101 sehingga 115, dan berikutnya lah dia ada di paras masing-masing. Manakala
Kamsis Siswi pula, dia terdiri pada 5 blok dan 1 apartmen 10 tingkat. 5 blok tersebut adalah blok M, blok N, blok P, blok Q dan blok R. Dicampur dengan satu lagi kolej kediaman Sirusa 10 tingkat, di mana kalau ikutkan bangunan tertinggi di Port Dickson ni adalah terdiri daripada apartmen 10 tingkat yang ada di Politeknik Port Dickson, iaitu Kamsis kita, dan boleh dikatakan sebagai 5 bintang apartmen ni. Okey, untuk Kamsis pelajar siswi, seperti mana kita tengok dalam view tersebut. Okey, memang menarik, okey, view dia. Dan di sebelah kanan ini adalah kolej kediaman Sirusa, iaitu kediaman mengenai 10 tingkat, dan jumlah penghuninya boleh menampung sehingga 1000 orang dalam satu masa. Manakala saya tunjukkan pula dalam bilik-bilik Kamsis untuk penghuni Politeknik Port Dickson, yang saya namakan dia 1000 bintang, sebab memang banyaklah kenangan sesiapa yang tinggal di asrama Politeknik Port Dickson ini. So gambarannya seperti mana anda lihatlah. Di samping itu juga Kamsis Politeknik Port Dickson PPD terdapat fasiliti-fasiliti lain seperti pusat Islam, kafe A, kafe B, padang bola sepak, gelanggang volleyball, gelanggang sepak takraw, padang softball, gelanggang futsal, gelanggang bola jaring, gelanggang badminton ataupun pingpong, fitness station, gelanggang tenis dan lain-lain lagi. Okey, ini adalah pusat Islam. Pusat Islam ni untuk jemaah pada hari Jumaat pun kita buat dekat pusat Islam. So pusat Islam ni boleh menampung lebih kurang 2000 jemaah dalam satu masa. Dan kita pun pernah buat perubahan untuk menampung jemaah-jemaah daripada daripada taman-taman di sebelahan kita waktu hari Jumaat. Okay. Fasiliti-fasiliti lain seperti padang bola sepak. Nanti dekat asrama kita akan nampak ada padang bola sepak, so pelajar boleh bermain bola sepak di padang tersebut lah. So kita ada juga fitness station, di mana fitness station ni untuk yang ingin dipanggil sebagai sihat, menjaga kesihatan, boleh pergi ke fitness station. Begitu juga gelanggang takraw, kita ada gelanggang futsal, padang hoki dan gelanggang tenis. Manakala kita ada kafe A dan kafe B. Kafe A biasanya dia berhampiran dengan Kamsis A, ataupun lebih dikenali dengan blok-blok C, D, E, F dan juga A, B, K, L. Manakala kafe B pula yang warna oranye tu, dia kedudukannya di berhampiran dengan blok siswi, iaitu di blok M, N, P, Q, R dan juga apartmen 10 tingkat. Okay, kita ada 2 kafe lah untuk urusan membeli makanan waktu rehat tengah hari dan malam.
Selain itu juga kita ada koridor yang menyambungkan daripada asrama ke bilik-bilik kuliah yang dipanggil susu gajah yang terhindar daripada hujan lah. So manakala fasiliti lain kita ada wakaf disediakan untuk pelajar-pelajar membuat study group ataupun membuat kerja-kerja tugasan yang mana boleh duduk di wakaf tersebut. Sambil itu juga di bangunan apartmen kita ada lift, sebab dia sebuah tingkat disediakan lift. Lift ada 3 jenis lift. Dua daripadanya adalah untuk kegunaan penghuni dan satu untuk kegunaan bomba. Manakala fasiliti lain yang ada adalah koperasi Politeknik Port Eastern yang mana terletak di Kamsis. So Co-op dikenali sebagai Co-op Kamsis. Co-op Kamsis ni terletak di belakang kafe A. Okay. Sesiapa yang ingin membeli barang keperluan, sama ada dari segi sabun basuh, ubat gigi ataupun makanan ringan ataupun keperluan lain untuk kebersihan diri, semua ada dijual di Co-op Kamsis, dan waktu operasinya pukul 7 sampai pukul 11 malam. Seterusnya kita ada pejabat Kamsis dan pejabat fellow. Pejabat Kamsis adalah urusan pentadbiran Kamsis, yang di mana pengurusan Kamsis terdiri daripada pengurus Kamsis, penyelia kanan Kamsis dan juga penyelia asrama, yang mana terdapat di dua pejabat Kamsis ni, iaitu di Kamsis A dan Kamsis B. Kamsis A ni duduk di kafe A lah, manakala kalau pejabat Kamsis di Kamsis B terletak di kafe B. Okay. Di samping itu juga kita ada pejabat fellow. Pejabat fellow ini tugasnya untuk fellow bertugas waktu dia daripada pukul 9 sampai pukul 11 malam. Segala urusan berkenaan dengan pelajar-pelajar Kamsis, sama ada dari segi kehilangan kunci ataupun lampu trip ataupun plug tak boleh on dan sebagainya, ataupun kes-kes lain, boleh dirujuk kepada fellow yang bertugas di fellow ataupun pejabat Kamsis. Okay. Pejabat fellow Kamsis ni terdapat di dua tempat juga, iaitu di Kamsis A berhampiran dengan pejabat pejabat Kamsis, itu pentadbiran lah, di bersebelahan. Manakala untuk pejabat fellow Kamsis B berada juga di sebelah pejabat pengurusan Kamsis, iaitu pentadbiran Kamsis di blok di Kamsis B. Okay. Segala permasalahan tentang Kamsis mesti dirujuk kepada pejabat fellow Kamsis. Okay. Untuk maklumat, segala report ataupun berkenaan dengan laporan mesti melalui buku yang disediakan di pejabat fellow. Okey. Rasa saya itu saja buat pertama kali untuk perjumpaan ini. Mungkin saya akan bertemu lagi dengan anda semua untuk kalimat yang berikutnya, iaitu kalimat tentang fellow-fellow yang terdapat di Politeknik Port Eastern. Okay. Saya sudahi dengan Assalamualaikum dan terima kasih.